Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan tengok sambung mengenai hukum indeks. Okay, hari tu kamu dah belajar mengenai hukum indeks ni untuk operasi tambah, untuk operasi darab dan bahagi, betul? Okay, apabila asasnya sama dan kita bahagi, kamu kena tambah indeks dia. Untuk operasi bahagi pula, kamu kena tolak dia punya operasi. Okay, let's say indeksnya sama. Okay, let's say asasnya sama. Okay, A, N. Yang ni nama dia asas. Yang ni nama dia indeks. Okay, katakan untuk operasi darab 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 3. Apabila kamu nampak saja operasi ni, operasi darab ni, kamu kena tambahkan ni. Tambah asas indeks ya. Okay, jadi kita akan dapat 2, 5 tambah 3. Jadi kita ada 2 kuasa 8. Okay, kalau untuk bahagi pula 2 kuasa 5 bahagi 2 kuasa 3, apa yang kita perlu buat kepada indeks yang ni ialah kita kena tolak. Jadi kita akan dapat 2, 5 tolak 3, kita akan ada 2, 5 kuasa 5 kuasa pula. Okay, jadi kita ada 5 tolak 3, 2. Inilah jawapannya. Okay, yang ni untuk operasi darab dan bahagi. Sekarang hari ni kita nak tengok ni pula. Okay, kita nak tengok ni. Yang ketiga. Okay, bila kamu nampak ni, bila kita nampak A kuasa M dalam kurungan N, kita kena darab directly M dengan N ni. Okay, A M darab N. Okay, sebagai contoh, kita tengok contoh 9 lah. Okay, yang pertama 1A, kita ada 3, 4 kuasa 2. Okay, maksudnya 3 ni 4 kita darabkan dengan 2, kita akan dapat 3 kuasa 8. Semudah itu. Okay, tengok 1B, kita ada H kuasa 3, 10. Okay, jadi apa kita kena buat ialah kita darab saja 3 dengan 10. 10 kita akan dapat H 30. Okay, C pula kita ada negatif Y 6, 3. Kenapa ada banyak sangat kurungan ni? Okay, sebab kurungan ni untuk memisahkan negatif ni sahaja. Okay, maksudnya negatif Y ni adalah satu sebutan. Okay, jadi ni tak payahlah risau. Kita ambil ni saja, 6 darab 3. Negatif Y 6 darab 3. Kita akan dapat negatif Y 12. 18. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia cakap tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Okay, kita tengok dia ada kiri dan kanan dia. 4, 2, 3 sama dengan 4, 3, 2. Kamu tengok benar atau palsu. Okay, cuba selesaikan.
4, sini 2 darab 3 dapat 6, sama dengan 4, 3 darab 2 dapat 6. Sama ke tidak kiri dan kanan? Kalau sama, maksudnya persamaan ini adalah benar. Okey, samalah dengan soalan B dan soalan C ni. Okey, kita kena bandingkan saja kiri dan kanan. Okey, seterusnya kamu tengok ni. Seterusnya kita tengok ni. Okey. Sama sahaja kurungan, tapi kita ada operasi di dalam ni. Jadi apa berlaku dekat sini, kita darab sajalah. Darab dengan apa yang ada dalam kurungan dengan luar kurungan ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. A, M, B, N, Q. Kita akan A kuasa M darab Q. B, N kuasa Q. Darab saja di dalam. Okey. Tapi kenapa tak tambah? Sebab ni darab. Okey. Sebab asasnya tidak sama. Tengok ni. Ni asas ni A, ni asas ni B. Tak sama asas, jadi kita tak boleh selesaikan. Okey, samalah dengan ni bahagi. Bila kita tengok sini, kenapa bahagi ni kita tak tolak? Kenapa M tak tolak Q? N tak tolak Q? Sebab asas dia tak sama. Sini A, sini B. Okey, jadi apabila bahagi, macam ni lah jadi dia. Okey, boleh juga diletakkan dalam bentuk ni. Okey, bentuk pecahan. Sama je bahagi. Okey, kita tengok contoh 10. Okey, contoh 10. Satu A, 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4, 3. Okey, apa kita perlu buat di sini ialah darab saja dalam 7 kuasa 3 darab 3 darab 5 kuasa 4 darab 3. Okey, tak boleh tambah sebab asasnya tak sama. Okey, jadi kita akan dapat 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 12. Tinggalkan macam ni saja. Dah cukup. Okey. Okey. B, C, D sama dengan A. Okey. Kalau ada soalan nanti message cikgu. Okey, kita tengok 1E. 1E dia macam ni. 2 kuasa 5 per atau bahagi 3 kuasa 2. Macam mana nak buat? 4. Okey, darab sahaja di dalam ikut ni. Ikut ni. Ni dia. Okey, ikut sahaja. Okey, jadi kita ada 2, 5 darab 4 per 3, 2 darab 4. Okey, sama dengan 2 kuasa 20 per 3 kuasa 8. Okey. Okey, tak perlu selesaikan sebab soalan ni dia tak minta kamu selesaikan, dia cakap permudahkan. Okey, in simplest form. Okey, kita tengok sini. Okey, tak perlu dipermudahkan, tak perlu diselesaikan sebab kita permudahkan sahaja.
Okay, kamu boleh rujuk kepada buku teks. Okay, tapi apabila pergi ke soalan, tengok soalan ni pula. Okay, apabila pergi ke soalan G dan H ni, okay, G, kamu tengok dia punya ni, dia punya dia punya pemboleh ubah ni, MN. Okay, kedua-duanya sama. Maksudnya di sini, kamu boleh permudahkan, kamu boleh selesaikan 3 dengan 6. Okay. Tengok sini. 3 M kuasa 2 N kuasa 3 3 per 6M 3N. Okay. Ingat, bila ada darab macam ni, hukum dia ialah kita darab dalam. Jadi kita ada 3 kuasa 3 M 2 darab 3 N 3 darab 3 bahagi 6M 3N. Okay, jadi di sini kita selesaikan 3 darab 3 kuasa 3 dapat 27 M 6 N 9 per 6M 3N. Nampak tak dia punya asas sama? Jadi asas sama kita boleh, ni operasi apa? Kita operasi darab bahagi kan? Okay, operasi bahagi kita boleh tolak. Okay, 27 per 6 M 6 tolak 3 N 9 tolak 1. Okay, 7 bagi 6 kita ada 9 per 2 M 3 N 8. Ini jawapan dia. Okay, permudahkan. Okay, seterusnya, yang ni tak ada apa sangat. Yang ni dia nak kata yang apabila satu asas, apa-apa nombor, asas ni A ni tak boleh sama dengan kosong. A ni boleh jadi apa-apa nombor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apa-apa nombor, melainkan kosong. Apabila dikuasakan dengan kosong, kita akan dapat 1. Okay, make sense lah. Bila kamu tekan kalkulator, cuba 3 kuasa kosong, kamu akan dapat 1. Okay. Apa-apa nombor 1000 kuasa kosong, kamu akan dapat 1. Okay. Any number kalau dikuasakan dengan kosong adalah 1 apa-apa. Asalkan nombor ni, asas ni A ni tak boleh kosong. Okay. Itu saja. Next, untuk soalan ni, kamu tengok ni. A kuasa negatif N adalah bersamaan dengan 1 per A kuasa N. Okay, di mana A ni tak boleh dengan kosong. Okay, dan tips ni penting. Kamu tengok tips ni. Dalam buku teks ada. Okay, apabila A kuasa N, dia terbalik pula. A kuasa N sama dengan 1 per A negatif N. Dia terbalik. Okay, A negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Kalau A kuasa N pula sama dengan 1 per A negatif N. Ni. Kita tengok ni. Tengok di sini. Dan apabila A per B negatif N, dia akan terbalik. Macam mana nak ni? Dia terbalik. B per A jadi N. Ni. A negatif 2. Jadi 1 per A kuasa 2. 1 per X kuasa 4. Okay, ikut indeks dia berapa. Ni terbalik pula. Dia jadi 8 kuasa 5. Ni
Y kuasa 9. Macam ni. Okay, kita tengok E ada 2 di depan. Maksudnya 2 ni akan menggantikan atas ni. Dia tak jadi 1 lagi dah. Dia jadi 2 per M kuasa 3. Okay. Ni, kalau macam ni pula, dia akan jadi 3 di atas kan. Jadi 3 per 5 N kuasa 8. Dia jadi positif. Okay. Untuk ni, ingat ni. Untuk urusan G dan H ni, nampak ni. AB ni terbalik. Dia akan jadi 3 per 2 kuasa 10. Ni. Y per X kuasa 7. Semudah itu. Okay. Untuk soalan 2 ni pula. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Okay, macam mana kita nak negatifkan dia. Okay, 1 per 3 per 4. Ni, sini. Terbalik kan. Dia jadi negatif. Ni kan dalam bentuk ni kan. 1 per 3 ni dalam bentuk ni. Ni dia. Okay, jadi kita terbalikkan, kita akan dapat 3 negatif 4. Sini, M negatif 5. Jadi, 7 kuasa 5 akan dapat, ni dia. Jadikan negatif 1 per 7 negatif 5. Okay, untuk soalan F ni, terbalikkan N per M negatif 15. Okay, kamu boleh tengok contoh di dalam buku teks. Okay, ataupun buku teks digital kamu. Semua ada ditunjukkan di dalam. Okay, yang saya nak fokuskan di sini ialah ni, tips ni. Kamu kena ingat. Okay, hukum indeks, untuk bab hukum indeks ni sangat taklah susah, tapi banyak benda yang kamu kena ingat. Jadi kamu kena fokus. Okay, dan last kali terakhir untuk hari ini ialah ni. Saya nak fokuskan kepada ni. Okay, apabila punca kuasa A berkuasa N, kamu akan jadi A 1 per N. Ni kamu kena ingat. Okay, yang ni kena ingat. Okay, tukarkan setiap sebutan dalam bentuk A 1 per N. Ni. Nampak 2? Ni N ni. Okay, kita tengok satu persatu. Ni. 1A. Kuasa 2 36. Okay, kalau kita ikutkan ni tadi, dia akan jadi A 1 per N. Asas 1 per N. Asas dia apa? Asas dia 36. Asas dia 36. Berapa N dia? 2. 1 per 2. Okay. Untuk B, punca kuasa 3 27. Okay. Asas dia apa? Asas dia negatif 27. Kenapa saya letak kurungan? Sebab saya nak pisahkan negatif ni. Okay, negatif ni 27 punya. Okay, jadi N ni berapa? 3. 1 per 3. Okay, C pula, punca kuasa 5. M. Asas dia apa? M asas dia. Okay, indeks dia N dia 5. 1 per 5. Okay, dan B, punca kuasa 7. N. Asas dia N. Indeks dia 1 per 7. Dalam bentuk ni. Okay, nampak ni. Dia minta dalam bentuk ni. Okay, apa yang saya nak fokuskan di sini ialah untuk soalan 3 ni. Okay, soalan 3. Macam mana nak jawab soalan 3 tu? Kalau kamu tengok dalam contoh, okay, mungkin kamu tak berapa faham. Okay, A. Dia bagi 5 negatif 3 per 2. Okay, macam mana kita nak tukarkan ni, negatif 3 per 2 ni, kepada asas indeks, kepada indeks 5. Okay, dia akan jadi negatif 2, 5, 1 per 5. Okay, sebab indeks dia N.
N dia 5. Jadi 1/5. Mana saya dapat 5 dengan negatif 2 ni? Sebab supaya kita dapat potong macam ni, kita akan dapat negatif 2 kuasa 1. Persoalan dia mana saya dapat ni? Macam mana saya dapat ni? Okay. Kalau kamu tengok kalkulator kamu, okay, tengok kalkulator, okay, kamu boleh tekan ni. Ni. Hex ni. Ada X kuasa ni. Shift X kuasa ni. Okay. Bila saya tekan, bila dekat kalkulator tu, saya tekan Shift X petak. Saya tekan ni. Okay. Saya tekan je. Shift okay. Kamu tekan je ni dalam tu. Okay. Jadi saya akan dapat nanti bila tekan tu saya akan dapat negatif 2. Maksudnya negatif 2 ni asas kepada 5. Inilah. Okay. Katakan soalan ni, soalan B. Katakan soalan B dia cakap 6 kan? 6, 7, 2, 9. Apabila saya tekan 6, 7, 2, 9, saya dapat 3. 3 ni dalam kuasa 6 lah. 3 kuasa 6 dapat 279. Okay. Tapi asas ni 1/6. Okay, boleh potong. Jadi saya akan dapat 3 kuasa 1. Okay. Contoh 512. 512 1/3. Maksudnya saya kena punca kuasakan 512 ni kepada 3 sebab saya nak samakan dia kepada 3 ni. Okay, so kita nak potong 3 ni nanti. Okay, jadi saya tekan punca kuasa 3 512 saya akan dapat 8. Okay, dapat 8. Maksudnya di sini asas 8 kuasa 3 1/3 potong-potong, saya akan dapat 8 kuasa 1. Okay. Jadi, kamu boleh tengok lagi kepada contoh-contoh tu. Dan nanti kita akan cuba buat latihan. Kalau ada soalan, kita akan bincangkan. Okay. Jadi, itu sahaja untuk hukum indeks untuk hari ini. Jadi, kita akan sambung untuk next class. Okay, bye-bye.